Selamat petang, salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Tak tahan lagi, akhirnya Muhyiddin tampil buka mulut, buka cerita tentang Najib Tun Razak. Yang aku heran, dia tak pernah cerita pula tentang pendakwaan beliau di mahkamah yang sedang berjalan sekarang ini. Muhyiddin kata pengampunan Najib UMNO guna desakan politik. Wah, ini menariknya. Macam yang saya bacakan sebentar tadi, kalau Najib berjaya dibebaskan pada kali ini, PH dan BN mungkin akan kalah teruk dalam PRN akan datang. Hal ini karena Barisan Perikatan Nasional akan mempunyai peluru percuma untuk menembak kepimpinan, untuk menembak kerajaan, untuk menembak Pakatan Harapan dan Barisan Nasional. Saudara-saudara, bekas Perdana Menteri Muhyiddin Yassin mendakwa UMNO menggunakan desakan politik dalam usaha mendapatkan pengampunan diraja untuk bekas presidennya Najib Razak. Muhyiddin berkata permohonan pengampunan melibatkan prosedur tertentu dan PN faham bahawa ia di bawah bidang kuasa lembaga pengampunan. Setahu saya, siapa yang boleh mohon, namun dia UMNO menggunakan desakan politik, katanya seperti dipetik utusan Malaysia hari ini. Muhyiddin enggan mengulas berkenan kemungkinan penglibatan Perdana Menteri Anwar Ibrahim dalam permohonan Najib selepas Anwar berkata dia akan turut berada dalam lembaga tersebut. Semalam, Anwar menyangkal akan wujudnya konflik kepentingan dalam penglibatannya kerana keputusan akhir sama ada untuk memberikan pengampunan atau tidak kepada bekas Perdana Menteri itu adalah di bawah bidang kuasa tunggal yang di-Pertuan Agong. Pada 7 April lalu, Majlis Kerja Tertinggi MKT UMNO sebulat suara untuk menghantar memorandum kepada yang di-Pertuan Agong bagi memohon pengampunan penuh untuk Najib. Ia selepas permohonan Najib untuk menyemak semula sabitan dan hukuman terhadapnya dalam kes rasuah SRC internasional berjumlah RM42 juta ditolak Mahkamah Persekutuan dengan keputusan 4-1 pada 31 Mac lalu. Pada pendapat saya, meskipun memorandum itu telah pun dihantar kepada Agong, saya fikir Agong tidak akan membebaskan Najib. Satu alasan kuat saya ialah kerana Najib masih menghadapi 3 pertuduhan yang lain dalam perbicaraan di mahkamah berkaitan dengan 1MDB. Bayangkan kalau Najib dibebaskan sekarang, beliau masih perlu melalui penghakiman, perlu melalui perbicaraan 3 lagi jenayah, 3 lagi kes jenayah berkaitan 1MDB. Kalau Najib kalah lagi di dalam pertuduhan tersebut, apa akan jadi? Mereka akan minta lagi pengampunan? Kalau kalah lagi, minta lagi pengampunan, takkanlah semudah itu pula pengampunan itu mudah diberikan. Itulah alasan saya mengapa Najib tidak akan dilepaskan buat masa ini. Najib hanya mungkin akan dibebaskan selepas 3 lagi pertuduhan Najib di mahkamah melibatkan 1MDB itu selesai. Sehingga ianya belum selesai, Najib tidak akan keluar daripada penjara. Sekian dulu, jangan lupa share video ini. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Selamat datang, salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Petang ini kita digemparkan lagi, sekali lagi dengan satu tangkapan oleh SPRM. Sejak akhir-akhir ini, dengan adanya kehebatan gabungan Anwar Ibrahim bersama dengan kekuatan SPRM, akhirnya apa yang kita nantikan selama berpuluh-puluh tahun terjadi. Apabila SPRM kini bertindak dengan lebih agresif, lebih progresif dan dinamik. Hari ini diberitakan 3 individu termasuk CEO Perbadanan Direman SPRM. 3 individu termasuk seorang ketua pegawai eksekutif CEO sebuah perbadanan berkaitan kerajaan ditahan reman Suruhanjaya Pencegahan Rasuah SPRM
kerana disyaki meminta dan menerima suapan kira-kira Rm600,000. Yang menjadi persoalan saya ialah, tolong tinggalkan komen anda, tolong bantu saya menjawab kepada persoalan besar ini. Mengapa seorang CEO yang punya pendapatan besar, gaji yang besar, allowance yang besar, kedudukan yang sudah terjamin, tetap juga mahu rasuah? Itu yang saya nak anda tolong bantu, tinggalkan komen, tulis komen, dan mohon berikan saya pencerahan. Mengapa CEO, seorang yang bergaji besar, seorang yang berkedudukan sudah tinggi, tetapi masih pula disyaki menerima dan meminta rasuah suapan kira-kira Rm600,000. Bayangkan, bukan satu jumlah yang kecil. 600,000 itu kalau difikir-fikirkan boleh membantu pelbagai pihak. Difahamkan, rasuah itu bagi membantu sebuah syarikat mendapatkan tender berkaitan kerja menaik taraf sistem mekanikal dan elektrikal yang merupakan sebahagian daripada projek bernilai atau berjumlah lebih Rm15 juta untuk menaik taraf bangunan di Jalan Ampang, Kuala Lumpur. Menurut sumber, ketiga-tiga suspek lelaki berusia lingkungan 39 tahun hingga 54 tahun itu ditahan di Ibu Pejabat SPRM kira-kira pukul 8 malam semalam ketika hadir memberikan keterangan. Suspek pertama yang juga seorang CEO berusia 52 tahun itu dipercayai menerima suapan berjumlah kira-kira Rm600,000 daripada sebuah syarikat melalui suspek kedua dan ketiga sebagai upah membantu syarikat itu mendapatkan projek kerja menaik taraf. Timbalan pendakwa raya telah memohon reman selama 7 hari, namun setelah mendengar hujahan daripada peguam bela ketiga-tiga suspek, mahkamah membenarkan tahanan reman 4 hari. Sementara itu, pengarah kanan operasi bahagian operasi khas SPRM Datuk Tan Kang Sai ketika dihubungi mengesahkan penahanan tersebut dan ketiga-tiga suspek ditahan disiasat di bawah Seksyen 17A Akta SPRM 2009. Peguam Mohamed Asmer Mohamed Ashraf yang dihubungi utusan Malaysia berkata, beliau telah dilantik untuk menjadi peguam bela bagi ketiga-tiga suspek dalam memberi nasihat undang-undang kepada mereka sebagai persediaan untuk proceeding kes sekiranya dipanggil ke mahkamah untuk membela diri. Setakat ini tiada sebarang arahan lanjut untuk menuduh suspek-suspek dalam kes ini, ujarnya. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa ikuti terus ulasan selepas ini.